Adakah anda seorang eksekutif di badan korporat ternama? Atau doktor pakar yang disegani? Atau jurutera senior di syarikat multinasional? Atau usahawan yang memiliki perniagaan yang berdaya maju? Anda memperolehi pendapatan bulanan yang berpadanan, membolehkan anda hidup selesa memberi kebahagiaan yang sewajarnya kepada keluarga anda. Berbanding dengan kebanyakan orang yang lain, anda boleh dikira telah pun mencapai satu tahap kejayaan. Persoalannya, sejauh manakah kejayaan tersebut disebabkan bakat, kecerdasan fikiran, disiplin dan kerja keras yang telah anda kerahkan bertahun lamanya? Dan sejauh manakah pula ia dipengaruhi faktor nasib yang menyebelahi anda? Kebanyakan orang yang berjaya akan merasa terhina bila diberitahu kejayaan mereka lebih disebabkan nasib, kerana kenyataan ini menyangkal usaha dan rasa puas hati terhadap diri mereka. Kita tidak memberi mereka kredit yang sewajarnya. Mari kita tinjau dengan lebih dekat faktor nasib dalam hidup kita. Dalam dunia ini, kita perlu berusaha untuk mendapat apa yang kita ingini. Rezeki tidak datang bergolek. Bak kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Tetapi ada kalanya kejayaan seseorang itu diperolehi juga dengan sokongan faktor luaran. Nasib yang baik telah melancarkan usahanya untuk mencapai matlamat. Ia bukan sepenuhnya kejayaan pribadi. Tetapi tidak semua kita sedar dan akui tentang peranan faktor nasib dalam hidup kita. Nasib adalah sesuatu yang berlaku ke atas diri kita. Sama ada dalam bentuk pertolongan, keutamaan, kelebihan yang diberi, harta yang diwarisi, atau apa sahaja kebaikan yang diterima bukan atas usaha kita sendiri. Manakala kejayaan pribadi diperolehi hasil daripada perkara yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Mari kita lihat berapakah pecahan sumbangan kepada kejayaan anda antara faktor kejayaan pribadi dan nasib. Mungkinkah 95%? 5%? Anda memilih mengambil jurusan arkitek kerana mengikut jejak langkah bapa saudara anda. Nasib baik ada ahli keluarga yang dapat dijadikan contoh. Ataupun 90%, 10%. Anda teringat kerja anda yang pertama anda dapat atas sokongan rakan senior yang bertugas di situ. Pekerjaan di syarikat tersebut telah menjadi batu loncatan kepada kerjaya anda seterusnya. Untuk menilai sumbangan kejayaan secara keseluruhan, kita perlu lihat dari awal. Dalam acara lumba lari misalnya, jika anda mula pada garisan yang jauh di depan daripada orang lain, anda telah diberi kelebihan yang tidak adil. Sudah tentu kemungkinan anda menang adalah lebih tinggi. Kemenangan yang diperolehi tidak dapat dibanggakan, walaupun anda berlari lebih pantas dari peserta lain. Jadi bagaimana dengan peringkat permulaan anda? Jika anda dibesarkan dalam keluarga orang berada, kejayaan yang anda nikmati sekarang ini besar kemungkinan tidak menjadi kenyataan dalam situasi yang berbeza. Anda telah mendapat kelebihan permulaan yang terlalu besar, dihantar ke universiti ternama, diberi akses kepada segala kemudahan, diperkenalkan dengan orang-orang yang berpengaruh. Ia memberikan anda kelebihan daya saing yang tidak tercapai oleh rakan sebaya anda yang lain. Tanpa latar belakang tersebut, siapa tahu sejauh mana anda mampu pergi. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos dan Donald Trump, kesemua mereka bermula dengan pemberian modal perniagaan dari ibu bapa mereka yang kaya. Anak orang miskin tidak mudah mengambil risiko perniagaan kerana mereka perlu memikirkan implikasi kegagalan. Mereka tiada kekayaan keluarga untuk dijadikan sandaran jika diperlukan. Sering juga diulangi cerita bagaimana Steve Jobs daripada Apple memulakan bisnes pertamanya bermula hanya di garaj rumah bapanya. Rumah bapa anda dulu ada garaj? Okey, keluarga anda tidaklah kaya, tetapi anda dibesarkan oleh ibu bapa yang kedua-duanya berpendidikan tinggi. Anda telah bernasib baik kerana selain disediakan kelengkapan pembelajaran yang sempurna, anda juga mendapat bimbingan dan perhatian yang penuh semasa kecil. Rakan anda lain tidak dapat mengharapkan apa-apa tunjuk ajar daripada ibu bapa mereka berkaitan kerja sekolah. Atau sememangnya keluarga anda berpendapatan rendah dan anda telah belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya masuk ke sekolah sains berasrama penuh dan setelah tamat mendapat beasiswa melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tetapi anda juga telah bernasib baik
kerana atas inisiatif kerajaan, anda telah berpeluang mendapat bantuan kemudahan pendidikan yang berkualiti. Bagaimana pula jika anda bukan dari golongan yang diberi keistimewaan untuk belajar di sekolah terpilih dan beasiswa? Terpaksa bergantung kepada usaha keras ibu bapa datuk nenek anda sendiri mencari rezeki dan membuat pengorbanan sepanjang kehidupan mereka demi masa hadapan anak. Anda masih bernasib baik kerana mempunyai ibu bapa sedemikian. Malah ibu bapa anda juga bernasib baik kerana kebetulan hidup dalam negara yang stabil dan ditadbirkan dengan baik. Ia memungkinkan peningkatan taraf hidup menerusi usaha yang gigih. Di sesetengah negara, kerja keras tidak menjanjikan kemajuan hidup, seperti sebahagian mereka yang menetap di negara di benua Afrika misalnya, yang dibelenggu dengan peperangan saudara berpanjangan dan korupsi yang teruk. Warren Buffett, orang ketiga terkaya di dunia, ada mengatakan, faktor utama kepada kejayaannya adalah kerana bernasib baik dilahirkan di bumi Amerika. Jadi nampaknya nasib baik yang telah anda warisi sewaktu memulakan hidup sebagai orang dewasa adalah merupakan kelebihan dan faktor yang besar yang telah membayangi kejayaan sekarang. Oleh itu, apabila dinilai semula, berapa pecahan sumbangan nasib sebenarnya yang anda anggarkan? 50%? Namun masih ada 50% lagi yang datang dari anda. Contohnya, kebijaksanaan berfikir, kreativiti, etika kerja, disiplin, keyakinan diri, kesihatan mental dan peningkatan diri berterusan yang anda usahakan setelah dewasa. Tetapi kecerdasan berfikir dan daya kreativiti bukannya diperolehi dari usaha anda. Ia lebih merupakan faktor genetik dan dipengaruhi juga oleh pemakanan seimbang yang telah dipastikan oleh ibu bapa anda semasa kecil. Manakala kajian demi kajian telah menunjukkan bahawa etika kerja, disiplin, keyakinan diri dan kesihatan mental, semua ciri-ciri tersebut telah dibentuk sebahagian besarnya semasa kecil lagi. Ia adalah hasil daripada bimbingan dalam keluarga yang stabil, harmoni dan penuh kasih sayang. Anda telah bernasib baik kerana membesar dalam suasana persekitaran tersebut. Jadi, berapa banyak yang tinggal sumbangan kejayaan yang benar-benar datang dari anda sendiri? Life is unfair. Nikmat hidup tidak dibahagi-bahagikan sama rata kepada manusia. Jauh sekali berdasarkan merit. Kehidupan tidak adil. Keluhan yang kerap disuarakan oleh mereka yang mendapat hasil yang kurang daripada apa yang mereka fikir wajar. Tetapi satu kenyataan yang jarang terlintas di fikiran mereka yang telah menikmati kelebihannya. Kita tidak memilih kelas ekonomi ibu bapa kita, negara tempat kelahiran kita, suasana pembesaran kita, kecekapan minda kita dan ciri-ciri kepribadian kita. Tetapi ia memainkan peranan yang cukup besar kepada perkembangan hidup kita seterusnya. Benar, anda telah bekerja keras untuk mencapai tahap yang anda miliki sekarang ini. Dan anda layak untuk mendapat penghargaan dan menikmati kehidupan yang selesa. Tetapi orang lain pun bekerja keras juga seperti anda. Namun nasib tidak menyebelahi mereka. Dan mereka terpaksa menerima sahaja segala kekurangan. Apakah tanggungjawab moral yang perlu kita sandang daripada kesedaran ini? Jika benar kehidupan itu tidak adil, mungkin ada perkara yang boleh dilakukan oleh mereka yang telah berjaya untuk meredakan sedikit akibat negatif daripada ketidakadilan yang menimpa mereka yang kurang bernasib baik.